Kalau kita buka akhbar ataupun di laman-laman maya sekalipun, di blog, di Facebook, rata-rata rakyat Malaysia secara keseluruhannya akan memperkatakan mengenai peningkatan kos sara hidup. Jadi hari ini tujuan kami membawakan perbincangan ini supaya dapat memberikan satu penjelasan jelas sebab antara persepsi andaian tanpa sokongan fakta-fakta yang jelas mungkin akan merumitkan pemikiran rakyat Malaysia mengenai peningkatan kos sara hidup ini. Justru hari ini kita jemput khas. Ini dia antara individu-individu hari Sabtu pun bekerja, Datuk Seri. Kita bersama dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Wahid Omar. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih. Dan juga kita bawakan Datuk Dr. Abdul Rahman Hassan, Ketua Perangkawan Malaysia. Terima kasih. Hari ini hari Sabtu, hari Ahad pun datang. Okey, Datuk Seri, ya, sebelum kita nak fokuskan mengenai perbincangan kita pada hari ini, Datuk Seri sebelum ni 8 bulan yang lalu memimpin sebuah institusi perbankan diserap masuk ke dalam kabinet. Bagaimana Datuk Seri melihat 8 bulan ni, Datuk Seri? Ini merupakan satu pengalaman yang baru bagi saya. Tak pernah bekerja di sektor awam ni. Jadi bukan saja dari segi tugas, malah dari segi kehidupan. Kehidupan pun berbeza? Ya, banyak berbeza. Kalau dulu private sector lebih fokus, sekarang ni di sektor awam ni lebih broad, lebih lebar lagi lah. Jadi 8 bulan ni alhamdulillah Datuk Seri berpuas hati dengan mungkin idea-idea telah pun dilontarkan dalam kabinet, Datuk Seri? Alhamdulillah banyak cabarannya. Memudahkan ini merupakan satu pengalaman yang baru. Walau bagaimanapun insya-Allah dengan tugas yang diberikan kita cuba buat yang terbaik lah insya-Allah. Okey, ya, kita fokuskan mengenai antara isu yang membelenggu pemikiran rakyat. Saya suka katakan suka quote sebagai persepsi. So, sebelum ni kita ada banyak ceramah-ceramah yang dibawa oleh pihak kerajaan sendiri dalam memberikan satu fakta yang jelas kepada rakyat. Tetapi persepsi dan juga andaian yang dibawa oleh sesetengah pihak dalam membelenggu pemikiran rakyat, membuatkan rakyat terkeliru. Adakah ini fakta, adakah ini realiti ataupun adakah ini sekadar andaian. Jadi melihat kepada isu peningkatan kos sara hidup rakyat ini, bagaimana? Mungkin sebelum itu Syaril, izinkan saya memberi sedikit penekangan tentang perkembangan ekonomi kita. Baru 4 hari yang lalu, hari Rabu, Bank Negara Malaysia telah pun mengumumkan pertumbuhan ekonomi negara kita untuk suku tahun keempat. Jadi alhamdulillah daripada 4.1% pada suku tahun pertama, 4.4% pada suku tahun kedua, 5% pada suku tahun ketiga, dan untuk suku tahun keempat, ekonomi kita telah pun berkembang kepada kadar 5.1%. Jadi secara keseluruhan untuk tahun 2013, ekonomi kita berkembang pada kadar 4.7%. Ini merupakan satu pertumbuhan yang baik berbanding dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang dianggarkan pada kadar 2.9%. Dan selain daripada pertumbuhan ekonomi, kita juga lihat dari segi aliran kewangan kita, lebihan akaun semasa kita telah pun meningkat untuk suku tahun keempat ini kepada 16.2 bilion ringgit, dan untuk keseluruhannya untuk seluruh tahun 2013 kepada 37.3 bilion ringgit. Ini merupakan 3.8% daripada jumlah GDP kita. Jadi ini merupakan satu kadar yang selesa berbanding dengan ekspektasi para penganalisa sebelum ini. Jadi maknanya kedudukannya lebih baik. Dan yang ketiganya dari segi kedudukan pelaburan kita. Kita banyak mendapat pelaburan asing yang masuk ke Malaysia ini untuk tahun 2013 meningkat kepada 38.8 bilion ringgit berbanding dengan 31.1 bilion ringgit tahun lepas. Jadi hampir 25% peningkatannya. Jadi keseluruhannya ekonomi kita berkembang dengan baik. Jadi apa yang penting kita nak tekankan ini adalah supaya dalam jangka masa terdekat ini pendapatan rakyat kita juga meningkat. Dan kita mendapati berdasarkan kepada household income survey kita, kajian pendapatan isi rumah yang kita buat yang kali terakhir untuk tahun 2012, ia meningkat sebanyak 7.2%. Dan kalau kita banding dengan peningkatan kos dan kita gunakan indeks harga pengguna untuk tahun 2013 ini, puratanya ialah 2.1%. Dan kalau kita lihat untuk bulan Disember saja 3.2% berbanding dengan Disember tahun 2012. Jadi apa yang saya nak sebutkan ini ialah bahawa peningkatan harga barangan memang ada peningkatan, tapi ia pada kadar yang masih munasabah, dan kalau dibandingkan dengan peningkatan isi rumah ialah
dia lebih rendah maknanya peningkatan harga ni. Jadi harapan kita adalah supaya walaupun harga barang naik, jadi tahap kehidupan ataupun standard of living rakyat masih meningkat. Seiring. Ya, seiring. Jadi sebab itulah hari ini saya nak memperkenalkan kita punya ketua perangkawan ni, Datuk Dr. Rahman Hassan. Beliau ketua kepada Jabatan Statistik, salah satu daripada portfolio di bawah kendalian saya. Dan kalau kita lihat semua angka-angka GDP, CPI, semuanya adalah hasil daripada kerja Jabatan Perangkaan kita. So mereka merupakan yang bekerja di belakang tabir. Jadi hari ini kita nak kedepankan ketua statistik kita, ketua perangkawan kita. Jadi kalau boleh nak minta beliau explain tentang kaedah metodologi macam mana kita kira CPI ini. Okey, Datuk. Datuk sendiri merendah juga soalan sebenarnya. Kalau kita nak perjelaskan lagi kepada peringkat umum. Ya, terima kasih. Apa yang perlu kita ingat ialah dalam dunia demokrasi, setiap aktiviti ataupun setiap aktiviti yang dilaksanakan oleh kerajaan perlu kita ukur kemajuan dia. Betul. So bila kita nak ukur kemajuan, mesti ada indikator-indikator yang perlu digunakan. Betul. Contohnya kalau berkenaan dengan inflasi, kita ukur dengan IHP ataupun CPI, indeks harga pengguna. So dengan kata lain, apabila kita nak mengukur menggunakan kaedah indeks harga pengguna, pertama ialah dari segi metodologi itu mesti diiktiraf oleh dunia. So kita menggunakan pakai metodologi yang seragam di seluruh dunia. So kita menggunakan metodologi dengan kata lain yang dikeluarkan oleh ILO, International Labour Organization. So maknanya dengan kata lain apabila seragam di seluruh dunia, maknanya dengan kata lain apabila kita kata CPI kita ataupun IHP meningkat 2.1% 2013, sama boleh di-compare, boleh dibandingkan dengan negara lain. So maknanya dari segi metodologi, of course kita perlukan beberapa, saya bahasa ringkasnya, kalau kita bahasa ringkasnya, kita mengambil, kalau CPI atau HP inilah perubahan harga pembelian mengikut tempoh masa, berbanding dengan tempoh asas. So mesti kita kena ada bakul barangan tadi. Bakul barangan tadi, kita mendapatkan bakul barangan, sama kita mesti melaksanakan satu kajian perbelanjaan isi rumah. Mana kita kena lihat bagaimana corak perbelanjaan isi rumah. Yang terakhir kita laksanakan perbelanjaan isi rumah tahun 2009-2010. Sekarang ni tahun ni kita tengah laksanakan sekali lagi untuk menentu sahkan bakul IHP tadi lah. So kalau secara bahasa ringkasnya, kita ada lebih kurang 197 pusat pungutan data. Dan kita pungut data ni setiap bulan. Dan juga kalau perishable good, kita pungut setiap minggu. So price quotation ataupun sebut harga barangan yang kita ada bukan 180,000. So dengan kata lain dia mewakili corak secara keseluruhan. Datuk, ya, kalau kita dah dengar data-data semua jelas, faktanya jelas, tetapi mungkin data-data yang bersifat ekonomi ini tidak sampai secara menyeluruh ke peringkat merahan, ke peringkat akar umbi. Di peringkat kabinet sendiri, bagaimana pihak kerajaan nak menyalurkan maklumat supaya tidak semestinya golongan atasan yang hanya tahu fakta ini, tetapi di peringkat orang-orang kampung pun jelas mengenai keseimbangan ekonomi yang kita ada sekarang ini. Kita telah pun mempertingkatkan penerangan kita kepada rakyat, dan bukan saja di peringkat Kementerian KPDNKK, tapi juga di semua kementerian. Kita pun dalam kabinet telah menubuhkan Strategic Communications Task Force, dan ini yang dipengerusikan oleh Datuk Seri Mustafa Muhammad, dan kami semua menteri-menteri lain ini kita bergabung dan memainkan peranan-peranan masing-masing untuk turun ke bawah dan membantu memberi penangan kepada rakyat. InsyaAllah dengan usaha kita, termasuklah yang apa yang saya buat pada pagi ini dan rakan-rakan yang lain, yang baru ini Datuk Seri Mustafa, Datuk Seri Ahmad Husni dan besok saya Datuk Rahman Dahlan akan datang ke sini untuk memberi penerangan tentang isi rumah dan sebagainya. Okey, Datuk, kita nak kongsikan juga mengenai keadaan inflasi purata bagi Malaysia, dan juga adakah keadaan inflasi tinggi ini akan berterusan bersamaan dengan keputusan kerajaan untuk memperbaiki tahap fiskal negara. Datuk melihat inflasi negara? Kalau kita lihat maknanya secara keseluruhan 2013 2.1. Tapi kalau kita lihat bulanan Disember 2013 banding dengan Disember 2012 sudah ada peningkatan pada 3.2. 3.2 kerana pertengahan tahun itu hari ada sedikit kenaikan harga petroleum, so maknanya ada sedikit
peningkatan. Jadi kita berada pada landasan yang baik sebenarnya ekonomi kita. Kalau kita kirakan 3.2 lingkungan 3 poin itu masih tidak masih setara dengan negara-negara di sekitaran yang sekitaran kita. Ya, kalau nak banding inflasi kita dengan negara-negara China. Memang kalau kita bandingkan kadar inflasi kita dengan dunia adalah lebih rendah. Dan ini secara keseluruhannya, terutama kalau bandingkan dengan negara-negara membangun. Tapi yang penting bagi saya adalah untuk kita memahami mengapa kita mengalami keadaan sebegini. Ini adalah antara lainnya ialah tentang langkah konsolidasi kewangan yang perlu kita laksanakan. Kerajaan sebenarnya ingin memastikan kita mencapai sasaran negara maju yang berpendapatan tinggi, yang inklusif dan juga yang mampan. Dan apabila kita sebut tentang mampan ini, bukan saja dari segi kaedah kita menguruskan sumber asli negara kita seperti oil and gas yang memang sangat mampan, tapi juga bagaimana kita menguruskan kewangan negara kita. Kita perlu memastikan dalam jangka masa sederhana dan panjang ini kita bakal menuju kepada keseimbangan bajet kita. Maknanya perbelanjaan kita setaraf dengan pendapatan kita. Untuk tahun 2013 kita defisit fiskal kita adalah pada tahap hampir 4%. Ini rendah banding dengan tahun-tahun sebelumnya, dan untuk kita menjadikan satu situasi yang mampan, kita perlu mengurangkan defisit negara kita kepada satu yang seimbang menjelang tahun 2020. Sebab itulah kita mensasarkan untuk tahun 2014 ini berkurangan kepada 3.5% dan untuk tahun seterusnya kepada 3% dan seterusnya sampai kepada yang seimbang. Dan kalau kita lihat kita punya kewangan negara, pendapatan dan juga perbelanjaan. Pendapatan kita perlu pertingkatkan, bukan saja dari segi jabatan atau lembaga hasil dalam negeri yang sekarang ini berusaha untuk mengumpulkan ataupun collect revenue yang lebih, tapi juga dalam konteks kita melebarkan asas ataupun base revenue base kita. Sebab itulah kerajaan ingin memperkenalkan GST yang bakal diperkenalkan pada bulan April tahun 2015 ini. Dan di sebelah perbelanjaan pula, kalau kita lihat perbelanjaan kerajaan, antara perbelanjaan yang tinggi ialah perbelanjaan subsidi dan terutamanya subsidi terhadap minyak. So subsidi minyak dan gas ini bahan api untuk tahun 2013 sehingga 24 bilion ringgit. Kalau kita kira 24 bilion ringgit ini merupakan 12% daripada jumlah pendapatan negara kita. Jadi ini merupakan satu angka yang tinggi yang tidak sustainable. Dan lagipun subsidi ini diberikan kepada secara menyeluruh, termasuklah kepada mereka-mereka yang tidak memerlukannya. Jadi yang objektif kita adalah untuk mengurangkan subsidi secara pukal wholesale ini dan memberikan bantuan kepada mereka yang lebih layak. Sebab itulah dengan pengurangan subsidi ini kita boleh memberikan targeted kepada rakyat-rakyat terutama yang berpendapatan kurang daripada 3,000, dan BRIM pun kita telah naikkan bukan saja kadarnya kepada RM650 campur dengan RM50 insurans, tapi juga kita telah dari segi entitlement, maknanya kali ini juga merangkumi mereka yang berpendapatan kurang daripada RM4,000 sebulan. Jadi mereka inilah yang perlu diberi bantuan dan inilah kita punya arah tujuan untuk masa depan, memastikan bantuan-bantuan diberikan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Itu antara saluran-saluran yang telah pun dijelaskan oleh Datuk. Ya, Datuk sentuh mengenai subsidi tadi. Saya juga suka di peringkat Jabatan Perangkat Malaysia bagaimana melihat pengurangan subsidi ini sebenarnya kesannya besar kepada keseimbangan ekonomi negara pada hari ini. Seperti yang dijelaskan oleh Datuk Seri tadi, because pengurangan subsidi itu adalah untuk memastikan negara dalam keadaan fiskal defisit itu dapat dikurangkan. So kerana contohnya Datuk Seri menjelaskan subsidi petroleum saja sudah hampir 25 bilion. So maknanya itu dari segi orang panggil market ekonomi itu
boleh membantu negara meningkatkan ekonomi. Jadi buat masa ini pengurangan ataupun pengurangan subsidi itu masih lagi pada kadar yang tidak membebankan rakyat, dan mungkin selepas ini akan ada lagi pengurangan, Datuk Seri? Kita maknanya kalau kita lihat dalam konteks pengurangan subsidi ini, kita telah pun melaksanakan beberapa langkah sebenarnya, dan yang kali terakhir ialah peningkatan tarif elektrisiti pada bulan Januari. Memang kita sedar ia bakal memberi kesan kepada peningkatan indeks harga pengguna, dan ini akan terjadi walaupun memandangkan sebelum ini kadar inflasi kita merupakan kadar yang rendah. Jadi inilah masanya window untuk kita buat apa juga adjustment yang perlu untuk jangka masa panjang. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah kita katakan short term pain for long term gain. So insyaAllah kita meminta semua rakyat kerajaan bekerjasama untuk memastikan bahawa kita dapat mengalami cabaran-cabaran ekonomi semasa kini, untuk memastikan bahawa negara kita dapat bergerak dengan lebih maju pada masa hadapan. Datuk Seri, bajet 2014 dibentangkan tahun lalu, dan kita pun dah menjengah bulan Februari, mungkin akan ke bulan Mac bulan hadapan. Setakat ini dari segi saluran secara keseluruhannya bagaimana, Datuk Seri? Alhamdulillah kita progressing, dan dari segi pertumbuhan ekonomi saya sebutkan tadi progressing well. Jadi kita sebenarnya mensasarkan pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2014 ini antara 5 hingga 5.5%, dan insyaAllah kalau setakat 5% tu kita boleh mencapainya. Dari sudut Jabatan Perakaan sendiri, mungkin ada ialah jarang kita berjumpa dengan Jabatan Perakaan dalam statistik data-data jelas. Ada sesuatu yang mungkin rakyat Malaysia tahu mengenai perkembangan kita? Sebenarnya dari segi Jabatan Perangkaan, kita mengamalkan dasar data terbuka. Maknanya dengan kata lain, kita keluarkan lebih kurang 1 bulan 20 report. So rakyat boleh masuk dalam portal Jabatan Perangkaan dan dia boleh download data. So kita sekarang ni kita guna polisi terbuka itu maknanya free. Kalau dulu kita charge harga buku tu, sekarang ni free. Maknanya dengan kata lain, rakyat masuk dalam portal Jabatan Perangkaan, daftarkan diri dengan e-services dan boleh dapat semua maklumat dengan cara percuma. Jadi maknanya dengan kata lain, kita nak transparent, kita menyatakan dengan jelas. Antara maklumat-maklumat penting yang rakyat perlu tahu sebenarnya supaya tak terkeliru dengan anasir-anasir yang lain ni, Datuk. Contoh tadi adalah hasil daripada, katakan contohnya indeks harga pengguna. Indeks harga pengguna. Rakyat boleh masuk dalam website, boleh ambil, boleh tengok detail lagi. Kalau dalam contohnya makanan, apa jenis kategori makanan yang naik, apa jenis kategori makanan yang turun. Kalau transport, apa jenis apa yang naik, apa yang turun. Lebih detail. Kenapa? Kerana dalam surat khabar tu dia just ambil satu figure, satu angka saja. Sedangkan dalam laporan tu banyak lagi terperinci. So maknanya rakyatlah maknanya kena melaksanakan sedikit penyelidikan, sedikit pembacaan, melihat lebih detail sikitlah. www.statistik.gov.my www.statistik.gov.my. Jadi rakyat Malaysia, anda perlu ke laman sesawar Jabatan Perangkaan, kerana ialah fakta-fakta ini sebenarnya perlu disalurkan jelas kepada rakyat. Datuk Seri, kita ada lagi 3 minit. Datuk Seri, sebagai konklusinya, Datuk Seri, kita nak apabila kita cakap mengenai ekonomi negara, sama seperti saya katakan tadi, rakyat di peringkat marhah yang susah untuk dapatkan gambaran jelas sebenarnya, sebab bahasa-bahasa yang digunakan agak tak sampai ke peringkat masyarakat. Jadi tugas kementerian, tugas kabinet dalam memastikan kami yang berada di bawahan juga tahu kepentingan ekonomi negara. Jadi sekarang ni kita nak pastikan apa juga yang kita buat adalah berdasarkan kepada fakta-fakta yang jelas. Jadi dalam konteks kita nak mengetahui keadaan sebenar, sekarang ini Jabatan Perangkaan sedang mengadakan household income survey dan juga household expenditure survey yang merangkumi 80,000 isi rumah. Ini merupakan satu jangkauan yang agak besar. Jadi kita berharap untuk menyiapkan kajian kita untuk bulan Januari hingga Mac ini merangkumi 20,000. Jadi berdasarkan kepada kajian ini, kita dapatkan data dan maklumat yang terperinci yang boleh membolehkan kita membaiki lagi perancangan kita untuk masa depan. Jadi bagi kami di kerajaan, apa juga yang kita buat adalah berdasarkan kepada model baru ekonomi kita.
dan matlamat kita untuk mencapai negara maju, berpendapatan tinggi, yang inklusif dan yang mampan. Itu matlamat kita menjelang tahun 2020. Jadi sebab itu kita di peringkat unit perancangan ekonomi ini, kita adakan jangka masa sederhana. Sekarang ini kita dalam rancangan Malaysia ke-10 yang akan berakhir untuk tahun 2015 dan sekarang ini dalam perancangan untuk menyediakan rancangan Malaysia ke-11. Rancangan Malaysia ke-11 ini merupakan satu yang penting untuk membolehkan kita mencapai sasaran kita. Jadi banyak stakeholder engagement yang kita sedang laksanakan sekarang ini. Dan apa juga yang kita buat adalah untuk memberikan peningkatan bukan saja dari segi makro pada pendapatan negara, tapi akan diterjemahkan kepada pendapatan rakyat dan juga memberi peluang peluang kerja untuk rakyat kita. Jadi insya-Allah saya percaya mereka saya pun baru dalam kerjaan ini. Baru tapi lama, adil lama. Baru sebelum ni di sektor swasta. Apabila kita masuk, kita sedar memang tahu bahawa matlamat kita adalah murni dan insya-Allah apa juga yang kita laksanakan akan memberikan manfaat kepada rakyat dan itulah tujuan kita agar rakyat dapat meningkatkan standard of living kita, mutu kehidupan kita dengan lebih baik saja. Bukan saja dari segi mata wang, dari segi monetary terms, tapi juga keseluruhan well-being yang saya sebutkan tadi. Kita pun macam di EPU kita monitor. Kita ada well-being index yang kita baru laksanakan dan kita akan pantau secara keseluruhannya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Datuk Seri Senator Wahid Roma dan juga Datuk. Terima kasih sudi bersama kami. Satu perkongsian walaupun dalam durasi masa yang singkat, tetapi saya kira kita nak sentiasa war-warkan kepada rakyat Malaysia mengenai perkembangan ekonomi Malaysia. Terima kasih Datuk Seri. Datuk Seri akan melawat tapak projek sebelah sini. Ada tugas lagi. Inilah hari Minggu pun tugas menteri-menteri kabinet turun padang bersama rakyat. Jadi ialah kita mengharapkan perkongsian ini dapat memberikan satu manfaat kepada anda yang bersama kami.